Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey kelas, minggu ni kita akan belajar tentang Islam dan media. Jadi kita dah belajar dah tentang communicator Islam, macam mana kita sebagai ejen perubahan, macam mana kita perlu membawa transformasi dalam budaya negatif menjadi positif, kan? Itu adalah peranan-peranan kita sebagai communicator, dan kita dah belajar apa itu kepentingan komunikasi dalam Islam. Jadi minggu ini kita akan belajar macam mana Islam itu dia mengambil berat tentang media. Sekarang ni kita ada macam-macam media, kan? Kita ada media komunikasi, kita ada media massa, kan? Jadi macam mana Islam ini dia berhadapan dengan media? Macam mana dia mengambil berat tentang media sebagai medium ataupun alat untuk kita berkomunikasi? Okey, kita teruskan kepada hasil pembelajaran. Jadi daripada hasil pembelajaran ni kamu akan dapat mengenal pasti terminologi dan maksud media secara terperinci. Macam mana istilah media, apa itu media, macam mana media itu didefinisikan. Yang kedua, memahami jenis dan peranan media zaman awal Islam dan zaman kontemporari. Macam mana media pada zaman awal dulu bagi Islam dan pada zaman sekarang kontemporari ni macam mana? Masih sama ke ataupun berbeza ke, ataupun mungkin cara je berbeza, dia punya inti je sama? So kita akan tengoklah nanti menjadi hasil pembelajaran pada hari ini. So isi kandungan pada minggu ini nanti kamu akan baca tentang pendahuluan, terminologi media daripada maksud-maksud inilah, istilah-istilah ini. Media itu apa, media massa itu apa, media Islam itu apa. Dan kamu juga akan tahu tentang perkembangan media pada zaman Rasulullah SAW daripada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Kitabah, Al-Khutbah dan juga sahabat lah. Apa tu Al-Kitabah, apa tu Al-Khutbah. Jadi kamu akan tahulah apa benda istilah-istilah ini, kan. Dan seterusnya perkembangan media kontemporari. Kalau pada zaman sekarang ni macam mana media Islam ni? Macam mana Islam dia menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu dakwah ataupun komunikasi untuk mengubah masyarakat daripada budaya negatif kepada budaya yang positif. Okey, dan antaranya adalah media cetak, ada media elektronik, ada media penyiaran dan juga ada media baharu. Okey, dan kita akan tengok kepada penutup lah. Okey, daripada segi pendahuluan, media ini dia adalah satu medium komunikasi yang penting bagi manusia menjalani kehidupan, menjalani aktiviti kehidupan. Jadi kalau tanpa media ni, manusia ni memang akan lost lah. Dia tak tahu macam mana. Cuba bayangkan kan, pada satu hari tu kamu jalan, lepas tu kamu turun dekat R&R. Lepas tu kamu pergi toilet, lepas tu bila kamu keluar, kamu tak nampak orang, family apa semua, tiba-tiba kamu tengok handphone kamu tertinggal. So kamu akan rasa macam lost sangat. So kat situlah kita tengok bahawa media ini adalah alat ataupun medium untuk kita berkomunikasi yang sangat penting. Kan, itu adalah contohlah analogi saya bagi. So media ini terdiri daripada media cetak dan juga elektronik. Media cetak pun sama, dia sangat penting. Kalau macam contohnya kamu dapat ilmu daripada buku-buku, daripada surat khabar, kamu dapat berita, kan. Dan juga kalau macam sekarang media sosial pun ada juga, dan media sosial pun salah satulah daripada media, iaitu media elektronik lah, datang daripada bentuk elektronik. Kamu boleh tengok dia. Jadi dia ada dua pembahagian, ada media cetak dan juga media elektronik. Dan yang ketiga, media ni dia memainkan peranan penting untuk mengembangkan dakwah Islam. Macam saya cakap tadi lah. So media ini kalau kita mengambil berat tentang dia, nanti dakwah itu akan sampai dengan lebih berkesan kepada golongan sasaran kita. Dan juga kewujudan media baru membantu masyarakat mendapatkan maklumat secara hujung jari. Kalau sekarang kalau nak faham apa-apa isu, buka kat YouTube, macam-macam ada ustaz-ustazah terangkan, ada cikgu-cikgu ceritakan macam mana, type je how to. Jadi kita akan tahu semua benda. So dia adalah hujung jari sahaja, kan. Maklumat-maklumat itu sangat mudah didapatkan. Dan juga penggunaan media ni akan bertukar negatif jika masyarakat tidak memanfaatkannya dan menggunakannya dengan cara betul. Sebab itulah kita nak belajar tentang etika menggunakan media, macam mana kita sebagai Muslim untuk berinteraksi melalui media, kan. Jadi itulah kepentingannya supaya dia tidak menjadi sesuatu yang negatif, kan. Sesuatu manfaat media tersebut menjadi negatif sekiranya kita menggunakannya dengan cara yang tidak betul. Okey. So ini ada terminologi media. Istilah media ini dia berasal daripada bahasa Latin, iaitu media. Dia bermaksud pengantara ataupun penghubung. Dalam bahasa Arab kita panggil dia al-i'lam. Media itu al-i'lam dalam bahasa Arab. Dia bermaksud alat-alat penerangan.
kan. Dia alat lah, maksudnya medium untuk kita menyampaikan sesuatu. Dalam bahasa Inggeris pula medium, kan, ataupun media method or way of expressing something. Maksudnya kaedah ataupun medium untuk menyampaikan sesuatu. Kan, itu adalah media. Maksudnya apa sahaja yang kita gunakan sebagai medium untuk kita express ke sesuatu, itu kita panggil dia sebagai, itulah yang diistilahkan sebagai media. Dan daripada sudut Kamus Dewan pula, daripada Kamus Dewan, media itu adalah medium perantaraan untuk berkomunikasi antara dua pihak. Kan, dua pihak tu tak kira lah individu dan kepada kumpulan ke, kumpulan kepada kumpulan ke. Jadi media ini adalah perantara. Dia adalah medium. Kalau WhatsApp tu kamu bercakap terus dalam grup kan, so sampai kepada grup, daripada individu kepada grup kan, dia tetap menggunakan media sebagai medium lah. Okey. Jadi yang pertama kita pergi kepada media massa. Okay. Media massa ni adalah pendorong utama dalam pembangunan negara lah, yang merangkumi pelbagai jenis alat penyebaran, antaranya media cetak, media penyiaran, teknologi maklumat dan komunikasi dan lain-lain. So media massa ini dia termasuklah yang dalam TV, siaran, berita, lepas tu komunikasi. Benda ni adalah pendorong utama kepada pembangunan negara. Maksudnya kalau canggihnya sesuatu media itu diketengahkan, itulah menjadi kepada, menunjukkan kepada sesuatu negara itu maju atau membangun atau tidak, kan. Jadi kita boleh tengok daripada media tu sendiri, media massa tu sendiri. Okey, daripada istilah Inggerisnya, mass communication ini adalah saluran penyampaian kepada masyarakat sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan berita atau maklumat kepada masyarakat secara langsung. Kalau dulu-dulu kita tengok orang nak tahu berita kan, semua orang berkumpul dekat radio, kan, radio je nak dengar maklumat. Kalau sekarang ni semua ni petik je, pap keluar dekat handphone masing-masing. So itu adalah saluran penyampaian, dia menjadikan alat komunikasi untuk sampai berita daripada seorang kepada seorang yang lain, daripada seorang kepada individu dan sebagainya. Okey. Menurut Canggara, alat yang digunakan, media massa ini adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan maklumat daripada sumber kepada masyarakat dengan menggunakan alat komunikasi seperti surat khabar, radio, televisyen dan lain-lain. Jadi media massa ni adalah alat yang menyampaikan dia daripada sumber kepada masyarakat. Maksudnya media massa ni dia apabila kita guna je media massa ini, dia tersebar dengan meluas, sangat meluas. Maksudnya berita ke, kan, berita tu dia bukan private, dia semua orang boleh tengok dia. Kan, surat khabar tu dia keluar sekali cetak, semua orang tahu. So dia adalah media massa lah, digunakan sumber untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Itu adalah media massa. Jadi dia berbeza dengan media komunikasi yang lain. Okey, jadi peranan media massa. Yang pertama, pemerhati yang mengawasi peristiwa yang berlaku di sekitar manusia. So dia memerhatikan apa yang berlaku, peristiwa-peristiwa, kan. Kalau macam ada sesuatu perkara tu, tanah runtuh ke, ada kebakaran ke apa, so dia adalah pemerhati. Itu adalah media massa. Maksudnya dia menjadi pemerhati dan juga penyampai. Satu-satu peristiwa tu sampaikan manusia lain mengetahui tentang keadaan di sesuatu-satu peristiwa yang berlaku, kemalangan dan sebagainya. Dan yang kedua pula adalah pentafsir. Dia melakukan penafsiran terhadap perkara yang terjadi dalam persekitaran khalayak. Maksudnya, contoh kamu tengok kan, ada kemalangan ataupun ada tanah runtuh ke. Jadi wartawan ataupun orang yang bertanggungjawab di media massa ni akan mentafsirkan apa yang berlaku tu. Dia akan mentafsirkan antara apa yang berlaku, macam mana. Jadi benda tu menyampaikan maklumat kepada orang melalui pentafsiran daripada media massa tu. Jadi peranan dia adalah mentafsir. Jadi dia sebagai pentafsir lah kepada sesuatu perkara. Dan juga dia sebagai penghubung. Ini memang tak dapat dinafikan lah peranan dia. Dia menghubungkan. Dia menghubungkan individu dengan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, kan. Daripada surat khabar lah kita tahu tentang budaya-budaya lain, kan. Daripada TV lah kita tahu tentang masyarakat lain, kan. Kita tengok semua benda tu daripada media massa. Okey, dan juga sebagai penghibur. Dia untuk menghiburkan masyarakat melalui pelbagai program kesenian dan juga kebudayaan. So kita akan melalui media massa ni, kita dia adalah sebagai ejen penghibur lah. Maksudnya dia menjadi alat untuk kita untuk sampaikan hiburan daripada seorang kepada seorang yang lain. Maksudnya daripada media massa lah kita dapatkan hiburan juga.
Dan juga dia adalah ejen sosialisasi masyarakat, kan. Ini memang tak dapat dinafikanlah peranan dia. Dia ejen kepada sosial, maksudnya manusia tu melalui media massa ni dia mampu untuk bersosial dengan masyarakat. Dia tahu apa yang berlaku di persekitaran melalui media massa lah. Okey. Dan tanggungjawab media massa. Apabila kita bercakap tentang media massa ni adalah satu medium yang luas, maksudnya yang besar, kan. Jadi dia tanggungjawab dia besar lah, kan. Media massa ni dia bukan macam media-media komunikasi yang personal tu. Dia adalah media yang apabila kamu klik je dia tahu kepada masyarakat. So dia peranan dia besar, tanggungjawab dia besar. So yang pertama, mendidik dan memperbaiki sikap individu dalam masyarakat, daripada apa yang ditayangkan, apa yang diletakkan. Dia membina kesedaran lah, kan. Dia mendidik, kan, memperbaiki apa masalah yang ada dalam masyarakat, kan. Tak kira daripada segi individu ataupun masyarakat. Dan juga membentuk pemikiran umum yang baik. Maksudnya daripada media massa inilah dia nak sampaikan sesuatu yang baik supaya pemikiran-pemikiran orang yang menerima maklumat daripada media ini, media massa ni, dia terbentuk satu pemikiran yang baik. Kan, apabila disampaikan sesuatu yang baik maka akan membentuk pemikiran yang baik, dan seterusnya membentuk perhubungan yang baik dalam masyarakat. Tadi kita dah cakap peranan media massa ni adalah ejen sosialisasi, kan. Jadi dia ada perhubungan dan juga komunikasi. Jadi daripada media massa inilah akan membentuk perhubungan yang baik dalam masyarakat dan seterusnya memartabat kemuliaan insan dalam masyarakat. Okey, jadi ini antara peranan lain dia lah. Yang seterusnya, mewujud segala bentuk keadilan dalam masyarakat, kan. Dia nak apa, kiranya kalau daripada media massa ini disebabkan pengaruh dia yang besar, jadi keadilan itu boleh tertegak. Maksudnya usaha melalui media massa ini akan menyebabkan keadilan itu boleh diangkat dalam masyarakat. Okay, dan seterusnya memupuk sifat kasih sayang dan saling hormat-menghormati lah. Daripada media massa lah kita belajar kasih sayang, kita belajar tentang perlunya adab kepada masyarakat, kepada individu lain, kepada keluarga lain, kan. Jadi itulah memupuk sifat kasih sayang dan seterusnya memupuk sifat dan sikap dan sifat suka bertolong menolong lah, tolong menolong. Okey, jadi daripada media massa lah kita belajar tolong menolong, kan. Kita tengok orang susah dekat dalam TV, dekat dalam mana-mana, so kat situlah memupuk sifat yang tolong menolong, kan. Contohnya macam ada orang minta sumbangan ke apa ke, so kita dapat suburkan ataupun sifat tolong menolong tu dapat subur dalam masyarakat dan akhirnya memupuk sifat-sifat melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Yalah, daripada media massa dia tak tunjuklah benda-benda yang negatif, kan. Dia mestilah mengajak kepada kesedaran, kepada kebaikan, kepada yang mengelakkan benda-benda yang tidak baik, munkar dan sebagainya. Ini adalah antara tanggungjawab media massa lah. Dan daripada segi media Islam pula, tadi kita dah tahu dah tentang terminologi media massa, dan kali ini terminologi ataupun istilah media Islam. Apa tu media Islam dan peranan-peranan dia, kan. Jadi yang pertama kita tengok, dia media Islam ini menyampai dan menyebarkan informasi tentang Islam, bertujuan menyampaikan dakwah serta amar makruf nahi munkar. Jadi kalau media Islam ni khususnya dia nak menyebarkan dakwah Islam. Dia nak orang tahu tentang Islam, keindahan Islam, apa yang kita perlu betulkan dalam Islam. Itu adalah media Islam, kan. Macam contohnya pada tahun-tahun sebelum ni, Islam ini dianggap teroris oleh orang, kan. Islam ini pandangan dia buruk oleh orang. Asal kata nama Islam je buruk, kan. Jadi peranan media Islam ni lah yang nak membetulkan, kan, nak membetulkan pandangan orang, menyebarkan informasi yang sebenar tentang Islam, kecantikan Islam, kebenaran Islam. Okey. Dan yang kedua, merangkumi segala kegiatan informasi dalam masyarakat Islam seperti pemberitaan, bimbingan, hiburan dan lain-lain, baik di peringkat nasional ataupun international. Jadi media Islam ini dia bercerita perihal orang Islam. Dia bercerita tentang maklumat-maklumat tentang masyarakat Islam. Tak kira daripada segi berita ke, dia cerita tentang macam mana kita nak bimbing masyarakat Islam ke, ataupun mungkin hiburan yang berkaitan yang ataupun yang mengikut syariat pun melalui media Islam juga. Tak kira daripada segi nasional ataupun international. Dan seterusnya menceritakan keindahan Islam kepada masyarakat bukan Islam dan menjawab segala fitnah dan tumahan yang dilemparkan oleh musuh Islam. Yang ni sama macam saya cakap tadi, macam Islam ini dipandang serong, Islam ini difitnah. Jadi melalui media Islam lah yang akan memperbetulkan ataupun menunjukkan keindahan Islam, kebenaran Islam. Okey, jadi syarat-syarat media Islam. Media Islam ni dia ada syarat-syarat dia lah. Yang pertama, membetulkan niat melakukan usaha penerbitan media semata-mata kerana Allah.
Kan kalau sekarang ni kan banyak sangat ada media kan, kita sekarang ni semua orang boleh buat benda sendiri kan, YouTube, kita boleh terbit buku sendiri kan, tapi semua benda kena niat tu semata-mata kerana Allah. Kan itulah kata dalam hadis Nabi pun innamal a'malu binniyat kan, sesungguhnya setiap usaha itu digantungkan kepada niat kan, dinilai berdasarkan niat. Okey, jadi niat tu mesti semata-mata kerana Allah. Kalau kamu buat baik kan, kamu menggunakan media Islam untuk menyampaikan sesuatu, kamu kena berniat dengan semata-mata kerana Allah. Yang kedua, perkara yang diterbitkan mestilah yang benarkan oleh syarak. Kan dia mestilah selari dengan apa yang dianjurkan oleh syariat. Okay, dia tidak boleh bersalahan, tidak boleh menunjukkan perkara-perkara yang negatif. Okay. Yang seterusnya hendaklah mengikut lunas-lunas yang dibenarkan oleh syariat dan tidak menyalahi hukum hakam. Okay. Tidak boleh menyebarkan sesuatu perkara yang haram. Okay. Jadi kenalah perkara itu mestilah berlandaskan syariat dan akhirnya tidak meninggalkan perkara-perkara asas yang menjadi teras keimanan seseorang sepanjang proses penyediaan media berkenaan. Okey, jadi proses pun mengambil Islam pun mengambil berat tentang proses penyediaan. Kan? Jadi waktu menyediakan kan, tak kira lah media Islam itu hasilnya macam mana kan, sesuatu perkara ataupun program itu hasilnya macam mana, tapi proses itu pun perlu melalui perkara yang betul dengan cara yang mengikut syariat. Okay? Jadi dia tidak meninggalkan perkara-perkara asas. So dalam Islam ni ada perkara-perkara asas dia. Kan, perkara-perkara asas yang mesti dijaga kan, tentang halal haram, tentang hukum. Jadi sepanjang proses pun kita mesti menjaga perkara-perkara tersebut. Okey, ini adalah syarat-syarat media Islam. Okey, dan peranan media Islam. Ini ada beberapa peranan dia. Dia ada istilah-istilah dia jugalah. Ada muaddib sebagai pendidik kepada masyarakat untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar. Pendidik kan, muaddib. Yang kedua, musaddid. Musaddid ni apa? Sebagai ejen informasi dalam menyampaikan maklumat yang benar dan menghalang maklumat diputarbelit oleh pihak orientalis barat. Jadi dia nak menyampaikan informasi yang benar supaya apa, fitnah kepada Islam ini dapat dibetulkan. Dan seterusnya mujaddid. Mujaddid ni apa? Sebagai penyebar fahaman pembaharuan tentang syariat Islam. Maksudnya kalau ada perkara-perkara yang baru kan, kita manusia ini bergerak kan, masyarakat ini dia berkembang kan. Jadi banyak perkara-perkara yang perlukan kepada pembaharuan, maksudnya pembaharuan pandangan kan. Jadi kita kena pembaharuan itu mestilah selari dengan syariat Islam. Jadi peranan media Islam inilah sebagai mujaddid yang membawa pembaharuan kepada setiap satu isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Kan? Dan seterusnya muwahhid. Muwahhid itu adalah jambatan dalam menyatu padukan umat Islam. Jadi daripada media Islam inilah boleh menyatu padukan sebagai alat untuk kita bersatu padu ataupun medium untuk kita berasa sama dengan orang lain. Dan seterusnya mujahid. Mujahid ini adalah berjuang dan membela Islam melalui bidang media dan penyiaran dengan menggunakan medium yang betul. Mujahid ini adalah biasa dengar kan, mujahid ini adalah perjuangan lah. Maksudnya media Islam ini berjuang. Dia nak bela Islam daripada sudut penyiaran lah. Maksudnya kita nak bagi tahu kepada orang bahawa Islam ini bagus, Islam ini tidak seperti yang digembar-gemburkan, tidak seperti yang difitnah. Jadi peranannya adalah mujahid, iaitu pejuang lah, pejuang untuk menegakkan Islam. Okey, dan seterusnya perkembangan media Islam pada zaman Rasulullah. Okey, penggunaan media ni dah lama dah digunakan dalam Islam. Lepas tu dah muncul sejak awal lagi zaman Rasulullah SAW. Contohnya Al-Quran itu mendatangkan cerita-cerita zaman dahulu yang boleh digambarkan seolah-olah cerita drama. Kalau kamu tengok dalam ayat Al-Quran tu, penceritaan tu Allah cerita sangat detail macam kamu tengok drama. Macam contohnya kisah-kisah kan, kisah-kisah Nabi Yusuf daripada kecil sampailah dia besar, sampailah dia remaja, kisah-kisah umat yang dikenakan azab kan, semua tu, ataupun Ashabul Kahfi kan, golongan remaja yang tertidur dekat dalam gua dan akhirnya dibangkitkan setelah bertukarnya zaman. Dan perkara-perkara itu dia macam satu perkara yang dibentangkan dalam bentuk cerita yang apabila kamu baca dia macam novel, dia macam cerita-cerita drama.
Okey, dan begitu juga Rasulullah SAW telah menegaskan beberapa sahabat untuk berseni di petang-petang syair sebagai cara menyebarkan dakwah dan juga membalas tomahan para musyrikin, seperti mana baginda mengarahkan Hasan bin Thabit ketika perang Bani Quraizah di atas petang syair boleh dianggap sebagai media utama masyarakat Arab ketika itu. Okey, Rasulullah SAW ini dia tahu tentang kepentingan syair pada waktu itu. Waktu itu orang sangat berminat dengan syair. Kalau syair ni dia macam kita dengar lagu lah sekarang, kan? Apabila syair ni semua orang macam tertarik. Jadi Rasulullah dia mengambil penting lah tentang syair itu, dan dia baginda mengarahkan Hasan bin Thabit untuk dia membacakan syair. Waktu itu supaya orang-orang yang berminat tentang syair ini daripada kaum musyrikin Arab tertarik dengan kita punya ajaran yang dibawa dalam syair tersebut. Okey, jadi itu adalah cara Rasulullah, bijaknya Rasulullah untuk menyampaikan dakwah itu melalui perkara yang disukai oleh masyarakat pada waktu itu. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seranglah kaum musyrikin dengan syairmu kerana Jibril bersamamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Rasulullah ini dia menggunakan syair ini supaya kita dapat waktu itu baginda dapat membina tarikan kepada kaum musyrikin untuk mendekati Islam, untuk memahami Islam, untuk mendalami Islam. Jadi ini adalah sabda ataupun arahan kepada Hasan bin Thabit untuk menyampaikan Islam melalui syair. Inilah yang kita katakan media, kan? Media Islam digunakan sebagai alat untuk kita menyampaikan apa itu Islam kepada orang bukan Islam. Okey, dan seterusnya bentuk-bentuk media zaman Rasulullah ada Al-Quran, ada Al-Kitabah, ada Al-Hadis, ada khutbah dan juga ada sahabat. Okey, perkembangan media Islam kontemporari. Okey, disebabkan tak ada penerangan yang khusus, jadi Ustazah ceritalah apa itu daripada segi bentuk-bentuk media zaman Rasulullah ini. Al-Quran lah yang pertama. Rasulullah itu apabila dia berjumpa dengan para sahabat ataupun pengikutnya, dia akan membacakan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu media lah pada zaman tu. Kan firman Allah begini kan. Lepas tu Rasulullah pun menghuraikan daripada Al-Quran itu kan. Dan juga Al-Hadis. Al-Hadis ini Rasulullah sendiri huraian dia, syarahan dia kepada hadis tu dan juga perlakuan dia. Itu adalah media zaman Rasulullah lah, sampaikan apa yang Rasulullah cakap, apa yang Rasulullah lakukan disampaikan kepada para sahabat itu. Itu menjadi Al-Hadis lah. Ini adalah bentuk-bentuk media. Maksudnya sahabat ni berkata kepada sahabat ni, tadi aku nampak Rasulullah buat macam ni. So itu adalah media lah, pelakuan Rasulullah daripada segi sebutan Rasulullah, penceritaan Rasulullah disampaikan melalui Al-Hadis. Dan juga Al-Kitabah. Al-Kitabah dah ada dah waktu ini. Apabila sahabat-sahabat mendengar daripada Rasulullah, dia menulis. Al-Kitabah ini adalah penulisan. Dia menulis daripada Rasulullah. Dia dengar je, dia pun tulis. Dia tulis di pelepah tamar dan akhirnya berkembang. Penulisan itu berkembang. Okay? Jadi ada Al-Kitabah ini sebagai Al-Kitabah ataupun penulisan ini sebagai media pada zaman Rasulullah SAW. Dia tulis atas tulang-tulang, dia tulis atas pelepah tamar, kan? Dan dia menulis menggunakan batu, kan? Dan seterusnya khutbah. Khutbah ini adalah ucapan ataupun ceramah yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun mungkin daripada sahabatnya, kan? Khalifah waktu itu menyampaikan juga khutbah ini. Jadi dia adalah sebagai media pada zaman Rasulullah. Dan seterusnya sahabat lah. Sahabat itu kan penyampai, kan? Daripada seorang kepada seorang yang lain, kepada seorang yang lain. Jadi dia adalah media. Kan dia menyampaikan, okey aku mendengar informasi ini daripada Rasulullah dan Rasulullah berkata begini-begini. Tadi aku lihat Rasulullah membuat begini-begini. So sahabat itu adalah bentuk media pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan perkembangan media Islam lah pada era kontemporari ini, pada waktu baharu ini, kan. Jadi perkembangan media Islam di Malaysia ini selari dengan perkembangan media kontemporari lah. Perkembangan semakin drastik dengan kesedaran masyarakat Islam terhadap penghayatan agama serta gejala sosial yang melanda umat Islam di Malaysia. Jadi perkembangan ini dia drastik lah. Dia drastik. Lepas tu media Islam ini kita perlu kepada media Islam ini untuk apa? Untuk membuatkan mereka menghayati ataupun masyarakat ini memahami agama.
kan, dan juga kita kena mengatasi gejala sosial yang melanda umat Islam pada hari ini. Sangat banyak gejala sosial yang ada pada hari ini. Jadi media Islam ni perlu selari, dia perlu berkembang, dia perlu diperkukuhkan supaya dapat mengatasi perkara-perkara ini, dapat mengatasi dan juga menangani gejala sosial yang membelenggu masyarakat Islam pada hari inilah, dan juga mesti membina kesedaran dalam individu Muslim, dalam masyarakat Islam, kan, supaya dapat menjalankan peranan media Islam ni supaya kebaikan itu dapat disebarkan. Dan seterusnya, sokongan pihak kerajaan dan badan-badan yang berperanan sebagai penggerak kemajuan Islam di Malaysia menyemarakkan lagi perkembangan media Islam, kan. Kerajaan kita dia sokong supaya media Islam ini dia bersyambah, dia berkembang, kan. Pihak kerajaan kita, alhamdulillah, kita di dalam negara yang menegakkan Islam. Kalau ada orang cerita buruk-buruk pasal Islam je, ramai orang nak bangkit untuk menegakkan Islam tu. Jadi kita dapat sokongan pihak kerajaan, kita dapat sokongan badan-badan untuk menjadi penggerak kepada media Islam ni, kan, supaya penyiaran Islam ini semakin berkembang, semakin maju, semakin sampai kepada masyarakat. Jadi antara media yang berperanan secara langsung ni sebagai media Islam ni ada TV Al-Hijrah, kan. Kerajaan kita sendiri meluluskan TV Al-Hijrah untuk disiarkan. So ini adalah antara media yang memang dikhususkan untuk penyebaran agama Islam. Kita ada TV Al-Hijrah, kita ada TV 9, ada Astro Oasis yang memang menerangkan tentang Islam, keindahan Islam dan sebagainya. IKIM FM, kan, ada Jakim.com, ada majalah Al-Islam, ada majalah Nur, ada majalah Anis, dan banyak lagi sekarang yang menjadi media Islam kontemporari. Kita boleh menulis, kita boleh menjadi wartawan, kita boleh menyampaikan melalui media Islam kontemporari ni. Okay, alhamdulillah lah, perkembangannya semakin maju, kan, perkembangannya semakin baik di Malaysia ini. Okey, jadi bentuk-bentuk media, ada media cetak macam saya cakap tadi, kan, surat khabar, buku, dan ada juga media elektronik, kan, daripada media sosial kita, kan, dan juga ada media penyiaran, kan, TV, penyiaran, kan, semua, dan juga ada media baharu. Media baharu ni macam kamu semua tahulah, kamu semua lagi tahu lagi dari Ustazah, kan. Ada macam-macam media baru sekarang ni, kan, daripada grup, daripada media sosialnya, macam-macam aplikasi. Okey, dan kita pergi kepada satu-satulah. So media cetak tu apa? Media cetak tu adalah sebuah media yang menyampai pelbagai maklumat kepada masyarakat untuk kepentingan mereka dan bukan hanya terbatas kepada beberapa kelompok sahaja secara bertulis seperti surat khabar dan juga majalah. Jadi media cetak ni adalah satu benda yang besar. Apabila kita menulis dan percetakan tu dia tak jadi satu dua cetakan, tak. Dia bukan macam kamu photostat nota, tak. Media cetak ni adalah satu cetakan besar-besaran supaya maklumat itu sampai kepada masyarakat. Okey, dia bukan personal sahaja, bukan kepada grup sahaja, bukan macam buku teks sahaja. Tapi dia adalah media cetak yang menyampaikan maklumat secara besar-besaran melalui surat khabar, melalui buku, kan. Dan juga media elektronik pula apa? Dia adalah sebuah saluran atau alat penyebaran kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat tentang banyak perkara melalui alat-alat elektronik moden, antaranya radio, televisyen, komputer dan juga telefon bimbit. Itu adalah media elektronik lah yang menggunakan barang-barang ataupun alat-alat elektronik moden. Kan, radio pun kita kira lagi lah, ataupun dah mungkin kurang dah orang dengar radio, kan. Macam-macam dah ada dekat telefon bimbit kita, kan. Tapi radio masih lagi kita dengar, kadang-kadang bawa kereta kita dengar, kan. Dan ada televisyen, ada komputer, ada telefon bimbit. So media penyiaran tu apa pula? Media penyiaran ni dia proses pengedaran isyarat radio dan video yang memancarkan rancangan kepada audien melalui proses elektromagnetik atau gelombang seperti televisyen dan radio. Itu adalah media penyiaran. Kan, media penyiaran ni dia mesti melalui proses tertentu elektromagnetik, kan, antaranya televisyen, antaranya radio. Itu adalah media penyiaran yang disiarkan. Dan seterusnya media baharu ni adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Kan, contoh-contoh dia adalah website, blog, internet, permainan video, VCD, DVD, semua tak adalah media baharu. Okey, dia meraihkan kemunculan perkara-perkara yang berkaitan dengan digital. Okey.
Okey, dan jenis-jenis media di Malaysia. Kita ada radio, kita ada internet, ada majalah, ada akhbar, filem, buku, lukisan ataupun seni. Semuanya adalah media di Malaysia lah. Kita boleh sampaikan sesuatu itu melalui perkara-perkara ini, melalui alat-alat inilah. Dan media baru kita ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, Telegram, blog, website dan juga web TV. Ini contoh media baru dan juga dan juga jenis-jenis media di Malaysia. Okey, ada media cetak, ada media elektronik, dalam ni lah ada media penyiaran. Okey, dan kita sampai kepada kesimpulan. Okey, jadi daripada apa yang kamu tahu tentang media ni, ada media, kamu tahu tentang media massa, kamu tahu tentang media Islam. Jadi kesimpulannya kita tak dapat nak nafikan bahawa media ni peranan dia sangat penting untuk kelangsungan aktiviti dakwah khususnya di Malaysia. Kita mesti kena melalui media ini untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain, daripada individu kepada masyarakat, daripada masyarakat kepada masyarakat yang lain, kan? Dan kesimpulan seterusnya, setiap individu dan masyarakat memainkan peranan yang penting dalam membudayakan konsep amar makruf nahi munkar dalam aktiviti penyebaran media. Jadi semua orang mesti bermatlamat kepada perkara itu. Amar makruf nahi munkar, kena bawa kebaikan, bina kesedaran tentang kebaikan dan menghalang daripada kemungkaran yang berlaku. Okey, dan seterusnya, dunia di hujung jari tidak menjamin seseorang individu atau masyarakat itu sentiasa berada di landasan yang betul. Setiap golongan wajib memainkan peranan yang penting agar masyarakat Islam terus maju berkembang seiring dengan pelbagai perkembangan media. Jadi walaupun dunia di hujung jari, kan, kita tahu bahawa semua benda, informasi, maklumat semua mudah, kan, semua berada di hujung jari kita saja. Tapi kalau masyarakat itu tidak menggunakan dengan cara yang betul, tidak menjaga akhlak, tidak menjaga etika, maka perkara-perkara itu boleh menjadi sesuatu yang negatif. Jadi banyak sangat golongan yang perlu memainkan peranan penting untuk memastikan kita punya media ini sentiasa terjaga, sentiasa membawa kepada kebaikan, mendorong kepada perubahan yang baik, kan. Jadi itulah kesimpulan yang kita dapat daripada pelajaran pada hari ini. Okey, jadi ada soalan latihan, nanti kamu buatlah daripada soalan latihan ni, minta jawab, buka dekat slide yang Ustazah bagi. So jawab 3 perkara ini. 3 perkara ini tak kiralah macam Ustazah cakap macam biasa, boleh jawab melalui teks, boleh jawab melalui share dokumen, file, boleh jawab melalui kalau rajin boleh jawab melalui hantar audio, gabung-gabungkan audio pun boleh. Okey, ini adalah soalan-soalan dia. Boleh buka dekat slide, nanti kamu jawab. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.